Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmah, adanya barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada tuan pengerusi majlis, seterusnya pengerusi masjid Encik Rosmin bin Yaakob, pegawai daerah SPU, timbalan pengerusi Encik Zulkhairi bin Ramli, pegawai takbir agama daerah SPU Butterworth, yang berbahagia Brigadier General Khairul Muzambi bin Salihin, TUDM Komander Pangkalan Udara Butterworth, Kolonel Engku Faizal bin Engku Mustafa, TUDM, pegawai eksekutif Pangkalan Udara Butterworth, dan seterusnya kepada ahli-ahli jawatan kuasa masjid dan mereka yang bertanggungjawab serta bertungkus lumus menjayakan majlis dan program kita pada malam ini. Alhamdulillah. Moga-moga hanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang membalas kembali jasa dan budi mereka yang menggerakkan program kita pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Sebagai pembuka bicara ataupun muqaddimah pada malam ini, saya ingin menyebutkan beberapa perkara, antaranya ialah, kalau sekiranya anda ingin melihat atau mengenali pokok, maka perhatikanlah kepada buah-buahnya. Kalau sekiranya anda ingin melihat dan mengenali pasangan anda atau isteri sejati anda, maka perhatikanlah ketika anda ditimpa kemiskinan. Kalau anda ingin melihat dan mengenali sahabat sejati, maka perhatikanlah ketika anda ditimpa kesempitan dan kesusahan. Sekiranya anda ingin melihat dan mengenali manusia-manusia yang beriman, maka perhatikanlah mereka ketika mereka ditimpa musibah dan ujian daripada Allah. Kalau anda ingin melihat dan mengenali manusia-manusia yang berakhlak mulia, maka perhatikanlah ketika anda memohon bantuan dan pertolongan daripada mereka. Sekaligus sebagai intipati ceramah pada malam ini,
kalau anda ingin melihat, kalau anda ingin mengenali junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikanlah dan pelajarilah sirah perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan hidupkanlah sunnah-sunnah baginda di dalam hayat kehidupan anda semua. Bila berbicara mengenai sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perjalanan Nabi, menjadi satu kesilapan yang besar bagi kita. Kalaulah kita hanya nak kenal Nabi, kita hanya nak tahu pasal Nabi pada malam-malam tertentu sahaja. Sebagai contoh, kita memenuhi masjid, kita memenuhi surau, kita memenuhi madrasah, kita memenuhi jemputan dan undangan tertentu semata-mata nak mendengar ceramah berkaitan dengan Rasulullah, kehidupan baginda, perjuangan baginda, hanya pada malam-malam khusus atau malam-malam tertentu. Inilah yang saya sifatkan sebagai satu kesilapan besar yang telah kita lakukan dalam hidup. Untuk mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam, anda harus perjuangkan masa 24 jam anda. Tidak mengenal saat, tidak mengenal minit, tidak mengenal jam. Bahkan keseluruhan kehidupan kita seharusnya dipandukan untuk mengenali junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa disempadani oleh ruang waktu dan masa. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan, ikutan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bila kita sebut dan berbicara mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh Allah, bukan hidup ketika zaman hayat kehidupan baginda. Kita tidak disenaraikan oleh Allah di kalangan para sahabat Nabi yang beriman dan berperibadi mulia. Kita tidak tersenarai di dalam golongan-golongan manusia yang hidup pada waktu itu, untuk kita dapat menyaksi dan menatap sendiri dengan mata kita rupa paras Nabi yang indah dan mulia, akhlak dan kelakuan serta suri tauladan yang terbaik, perkataan-perkataan yang keluar daripada bibir dan lisan baginda, akhlak-akhlak dan perilaku yang ditunjuk dan dicontohi oleh baginda. Kita tidak ditakdirkan oleh Allah untuk itu. Tetapi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi umat akhir zaman, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita seharusnya memperbanyakkan rasa syukur, alhamdulillah, pujian kepada Allah kerana menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang beriman kepadanya, yang beriman kepada Rasul-Nya yang ingin kita bicarakan pada malam ini, yang tetap taat dan setia melaksanakan segala perintah dan arahannya, dan berusaha sedaya upaya kita untuk menjauhi bentuk-bentuk larangan dan cegahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Dalam erti kata, kita taat dan kita setia dengan jalan syariat, dengan jalan agama ini, alhamdulillah. Bila berbicara mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengurniakan kepada insan yang mulia ini, manusia yang agung ini, dengan multi talented, kepelbagaian kecerdasan dalam pelbagai bidang. Bila kita berbicara mengenai Nabi Muhammad dari sudut mana sekalipun, sebagai contoh, bila kita berbicara mengenai Nabi Muhammad
sebagai role model suami dan bapa kepada anak-anak di dalam keluarga dan rumah tangga. Nabi adalah contoh yang terbaik. Bila kita berbicara mengenai Rasulullah sebagai seorang sahabat, kepada sahabat-sahabat beliau, Rasulullah juga adalah model yang terbaik. Bila kita berbicara mengenai Nabi Muhammad sebagai seorang pendakwah, juru dakwah kepada golongan-golongan manusia yang tidak pernah mengenal Allah, golongan-golongan manusia yang melakukan kesyirikan kepada Allah, golongan-golongan manusia yang telah tersesat dan terseleweng di dalam kehidupan mereka, Rasulullah ini jugalah yang menjadi role model bagi kita. Dan begitu juga bila kita berbicara mengenai Rasulullah sebagai seorang guru dan pendidik kepada sahabat-sahabat baginda, Rasul juga adalah model yang terbaik. Bila berbicara Rasulullah sebagai ketua komander, ketua perang, ketua turus agung, dia adalah contoh terbaik kepada askar-askar, tentera-tentera pada zamannya, sekaligus menjadi contoh kepada tentera-tentera dan kita semua pada zaman ini. Melangkaui Rasulullah sebagai seorang juru damai yang tidak sukakan kekerasan, yang tidak sukakan keburukan. Dan bila kita berbicara dalam konteks yang mana sekalipun, walaupun malam ini kita tidak mahu menghampiri dan masuk wilayah membicarakan kesabaran baginda, sejauh membicarakan ketakwaan baginda, sejauh membicarakan tentang kezuhudan baginda, tetapi segala aspek, segala bidang, segala lapingan, Rasulullah adalah multi talented. Sebab itu Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya suri tauladan yang baik. Kehadiran Rasulullah dalam pentas dunia ini sebagai petunjuk, sebagai hidayah kepada kita umat Islam. Sejak zaman Rasulullah berada bersama dengan sahabat, sampailah kepada umat Islam saat ini, masa ini, time ini. Bila berbicara mengenai agama dan syariat yang dibawa oleh baginda, saya menyeru kepada tuan-tuan, berpegang teguhlah kita kepada dua sumber yang ditinggalkan oleh baginda, yaitu Al-Quranul Karim, wahyu, firman Allah yang suci, dan yang kedua ialah sunnah-sunnah yang diikuti oleh kita semua sebagai umat Islam. Jaga dua benda ini, jaga dua perkara ini, adanya jaminan, adanya garanti daripada Rasulullah, tidak akan kita tersesat buat selama-lamanya. Baik, satu sisi lain yang kita boleh wujud dan munculkan bila berbicara mengenai Rasulullah ialah sifat kemanusiaan baginda, yang seolah-olah manusia yang tidak seperti manusia. Antaranya banyak diceritakan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perkhabaran daripada kalangan sahabat baginda sendiri. Sebagai contoh sifat kemanusiaan baginda yang seolah-olah manusia yang tidak sama seperti manusia lain. Maklum bagi kita bahawa peluh dan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan sebagai minyak wangi antaranya. Air ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita sebut sebagai air liur, menjadi ubat, menjadi penawar
kepada sebahagian sahabat-sahabat yang pernah diludah dan diubati oleh Rasulullah melalui cara dan jalan itu. Dan Rasulullah juga selalu dinisbahkan tidur baginda hanya pada mata tetapi tidak pada hati baginda. Baginda juga dikatakan manusia yang tidak pernah menguap. Berbeza dengan kita, hari-hari menguap, hari-hari mengantuk. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ihtilam. Apa dia ihtilam? Yang selalu masyarakat kita nisbahkan sebagai mimpi basah. Rasulullah tidak pernah mimpi basah, Rasulullah tidak pernah ihtilam. Begitu juga Rasulullah nampak apa yang ada di depan baginda dan Rasulullah nampak apa yang ada di belakang baginda. Rasulullah mendengar, Rasulullah melihat bunyi ringkihan langit sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat besar Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, lebih kurang maksudnya ialah, aku mendengar apa yang kalian tidak mendengar, dan aku melihat apa yang kalian tidak melihat. Sesungguhnya aku mendengar dan melihat ringkihan langit, bunyi di langit, kerana setiap 4 jari perbezaan di langit adanya malaikat meletakkan kening-kening mereka kerana sujud kepada Allah. Sekiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, sesungguhnya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Ini adalah sifat-sifat manusia yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama seperti manusia lainnya. Kerana baginda adalah manusia yang menjadi pilihan Allah untuk menjadi seorang nabi, untuk menjadi seorang rasul yang terakhir. Dan bila berbicara mengenai perjuangan, mengenai kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh melihat bahawa Nabi begitu risau, Nabi begitu runsing, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan umat dia. Tidak sebagaimana risau kita, tidak sebagaimana runsing kita, tapi risau dan runsing Nabi yang hampir-hampir boleh memusnahkan dan membinasakan diri baginda. Sebagai contoh di dalam surah Al-Kahfi, bagi tuan-tuan yang selalu baca dan hafal ayat 1 hingga ayat yang ke-10, mungkin tuan-tuan selalu membaca ayat yang berbunyi fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihazal hadisi asafa. Maka apakah barangkali kamu akan membinasakan dirimu kerana bersedih hati sedangkan mereka berpaling, sekiranya mereka tidak mahu beriman dengan keterangan ini. Yang dimaksudkan dengan keterangan ini ialah Al-Quran, firman, wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat mulia Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi sesiapa yang selalu membaca Al-Quran, anda akan temui ayat yang hampir sama bunyinya, ayat yang persis mirip di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ketiga. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Rasulullah begitu risaukan, Rasulullah begitu bersusah payah tentang umat dia, lebih-lebih lagi yang menolak baginda, yang menentang baginda, yang tak mau beriman kepada baginda sebagai nabi dan rasul, yang tak mau bertuhankan kepada Allah dengan sebenar-benar pengabdian sebagai seorang hamba,
yang tak mau menerima syariat, yang tak mau menerima agama Islam sebagai panutan dalam kehidupan mereka. Risau Nabi, runsing Nabi. Dan Allah sebutkan di dalam ayat ni hampir-hampir apa yang Rasulullah risau, apa yang Rasulullah takut, apa yang Rasulullah cemaskan ini akan membinasakan dan memusnahkan hidup baginda. Dalam ilmu saintifik atau kita sebut ilmu perubatan medikal, tuan-tuan akan bertemu dengan satu jenis penyakit, satu jenis gejala yang disebut gangguan psikosomatik. Apa dia gangguan psikosomatik? Psikosomatik, dua perkataan. Psiko adalah fikiran dan soma adalah tubuh. Apabila manusia itu terlampau-lampau memikirkan sesuatu benda, risaukan sesuatu benda, rungsing sesuatu benda yang menyebabkan dia akan menjadi depression, dia akan menjadi cemas, dia akan menjadi risau, dia akan menjadi bimbang, dia akan menjadi takut. Dan gejala psikosomatik ini akan merosakkan anggota-anggota dalaman tubuh sehingga benda ini dibiarkan berlangsung dalam tempoh waktu yang lama. Orang tu akan jadi jatuh sakit, orang tu akan jadi teruk. Kalau tuan-tuan tengok, itulah yang dialami oleh Rasulullah, sampaikan Allah berfirman demikian. Kita hari ini fikir pasal agama tak sampai takat tu. Kita fikir pasal syariat tak sampai takat tu. Dan kita tak fikir pasal Nabi sampai takat tu. Tapi itulah Rasulullah. Sebagaimana kebimbangan baginda juga disebutkan dalam akhir surah At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau tuan-tuan duduk sorang-sorang, renung dalam-dalam, hayati dalam-dalam, bawa minda anda, bawa mental anda, bawa pemikiran anda, masukkan di dalam hati, jiwa dan perasaan. Betapa besar dan agungnya pengorbanan seorang manusia yang mulia yang bernama Muhammad bin Abdullah yang telah lakukan kepada kita umat akhir zaman. Apa perasaan kita? Apa refleks dan tindak balas kita sebagai menyatakan syukur, sebagai menyatakan terima kasih sampainya Islam hari ini pada kita? Besar jasanya Rasulullah, besar jasanya sahabat-sahabat baginda. Dua nikmat paling besar yang kita sedang kecapi sekarang ialah nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah tak bagi pada semua orang. Tak semua makhluk yang bernama manusia yang Allah jadikan sejak zaman Nabi Adam sampailah waktu kita lah ni dikurniakan dengan dua nikmat ni. Ada yang Allah bagi iman dan ada Allah bagi Islam. Tetapi sebahagian yang lain Allah tak bagi, Allah tak kurnia nikmat iman dan Islam. Bayangkan bagaimana kita nak berdepan dengan Allah di akhirat kelak dengan tidak membawa dua bekalan paling penting ni. Bagaimana muka kita sanggup nak hadap Allah? Bagaimana segala anggota tubuh kita ni akan kaku, kelu, bisu dengan tidak membawa iman dan tidak membawa agama yang dibawa oleh Rasulullah yang namanya Islam ini. Sebab tu ni bukan poin penting bagi saya. Tetapi malam ni saya nak mengajak tuan-tuan dengan satu ayat yang ringkas, satu ayat yang pendek. Iaitu ayat yang ke-13 dari surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Al-Kahfi ayat yang ke-13. Kenapa saya baca ayat yang ringkas? Saya baca ayat yang pendek ini kerana ruang lingkup wilayah yang ada pada kita hari ini kena memperbanyakkan memikirkan soal kepercayaan, kena banyak fikir perkara yang berkaitan dengan akidah, kena banyak fikir perkara yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita bimbang, soal akidah adalah soal number one, soal keimanan nombor satu, dan soal kepercayaan adalah yang paling tinggi dan utama. Kenapa saya katakan penting? Kerana kita tidak mahu bertemu dengan Allah di mahsyar kelak. Kita membawa iman yang tidak sempurna, kita membawa iman yang terguris, kita membawa iman yang terluka, kita membawa iman yang retak dan berpecah belah. Tetapi kita mahukan iman yang sejati, iman yang benar. Kalau tuan-tuan perhatikan pada ayat ini yang begitu biasa dan sinonim selalu dibaca di waktu yang disunnahkan di dalam hadis baginda setiap hari Jumaat. Sebelum ayat 13 ni ada 3 ayat di depannya, 10, 11, 12. Apa ayat 10? Iz awal fityatu ilal kahfi. Dan ingatlah peristiwa ketika mana para pemuda yang beriman kepada Allah menuju ke sebuah gua. Dan bila mereka berada di dalam gua tersebut, mereka mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, Engkau berikanlah, kurniakanlah, anugerahkanlah rahmat dari sisi khazanahmu. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan berilah kemudahan kepada kami serta pimpinan di dalam urusan agama kami. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami pukul, kami tutup, atau dengan bahasa yang lebih sempurna, kami tidurkan ala azanihim, akan telinga-telinga mereka. Kami tutup telinga mereka sewaktu keberadaan mereka di dalam gua. Sinina adada, untuk beberapa tahun ataupun tempoh lamanya. Summa ba'asnahum, kemudian kami bangkitkan mereka, sedarkan mereka kembali daripada tidur mereka. Lina'lama ayyul hizbaini ahsa, untuk kami mengetahui dan menguji siapakah di antara dua golongan berpecah setelah mereka bangun. Ahsa, yang lebih tepat kiraannya, lima labisu amada, tentang berapa lamakah mereka telah ditidurkan oleh Allah di dalam gua tersebut. Ini adalah 3 ayat yang cukup penting, yang mana Allah menceritakan tentang pemuda-pemuda beriman yang sinonim disebut dengan pemuda Ashabul Kahfi. Mereka adalah golongan pemuda yang beriman yang cuba isolate, mengasingkan diri mereka, menjauhkan diri mereka daripada budaya penyembahan berhala, daripada budaya taghut yang menggelombang dan berleluasa pada zaman tersebut. Tapi dengan iman yang mereka punyai, tekad, azam, kekuatan dan keyakinan, mereka sanggup tinggalkan kaum mereka semata-mata nak menyelamatkan iman mereka. Lalu mereka menuju mencari tempat persembunyian. Dan Allah memberi hidayah dan petunjuk, menakdirkan mereka menuju ke kawasan pergunungan.
yang mana di kawasan tersebut adanya sebuah gua, dan mereka telah menjadikan gua tersebut sebagai tempat peristirahatan sementara, sekaligus tempat persembunyian mereka daripada kejaran tentera-tentera kerajaan Romawi pada ketika itu. Tuan-tuan boleh bayangkan, sebagai seorang yang wanted, yang dikehendaki, yang dikejar, ada macam-macam perasaan yang timbul. Perasaan cemasnya, takutnya, gelisahnya, rasa kena tangkapnya, rasa nak kena penjaranya, rasa nak kena ikatnya, rasa nak kena hukumnya, bercampur bau di dalam minda dan fikiran mereka. Lalu di sinilah dasar dan basic keimanan yang ada dalam keadaan manapun kita sebagai hamba Allah. Baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, Allah lah tempat kita bergantung, tempat kita berdoa memohon pengaduan kepadanya. Lalu mereka mengangkat tangan berdoa dengan alunan doa tadi, meminta Allah menganugerahkan kepada mereka rahmat dari sisi Allah, kasih sayang daripada sisi Allah, dan memberikan kemudahan serta pimpinan di dalam urusan mereka. Itulah tanda manusia yang benar-benar beriman, dan Allah lah sebagai tempat yang paling utama untuk kita bermohon dan mengadu. Lalu Allah telah menidurkan mereka di dalam gua tersebut. Dalam ayat yang lain menyebut hampir 300 tahun. 300 tambah 9 tahun. 300 tahun adalah mengikut kiraan kalender Syamsiah. Sebab kita ni hidup ada dua jenis kalender. Satu berasaskan kepada kitaran dan peredaran matahari, yang kita panggil solar system. Satu lagi ialah kitaran dan peredaran bulan yang kita panggil sebagai solar system. Kalau 300 tahun adalah mengikut kiraan kalender Syamsiah, peredaran matahari, plus 9 adalah mengikut kaedah peredaran dan kitaran bulan. Kerana setiap 100 tahun Syamsiah, setiap 100 tahun ikut peredaran matahari, kena top up, kena plus 3 tahun ikut peredaran bulan. 100 tahun, maka bulan Qamariah menjadi 103 tahun. 200 tahun, maka Qamariah akan menjadi 206 tahun. 300 tahun, maka Qamariah kiraan bulan akan menjadi 309 tahun. Jadi ada pengiktirafan tentang siapa yang mahu menggunakan kalender perkiraan timing mengikut perjalanan matahari dan mengikut timing perjalanan bulan. Satu tempoh yang cukup lama. Tapi kehebatan pada mereka ialah bila mereka bangun, tidak ada tanda-tanda, suasana dan condition pada diri dan tubuh mereka, pada fizikal mereka, pada tempat mereka tidur, pada persekitaran dan lingkungan gua pun tidak ada perbezaan sebagaimana mereka mula-mula masuk dalam gua tersebut. Cuba tuan-tuan bayangkan dalam tempoh hampir 309 tahun. Kalaulah pada adat biasa kita ni tidur, kalau rupa saya macam ni tuan-tuan, hak misai tak berapa nak ada, janggut tak berapa nak ada, kena pula 309 tahun. Agak-agak bangun aku mana? Janggut mungkin lebih pusat dah kot. Misai mungkin jadi macam tanglung dah kot. Rambut ni jadi macam Ramli Sarip dah kot. Kulit-kulit hak terik mengening ni jadi berkedut-kedut habis dah kot 300 tahun. Mungkin muka ni dah cekung kot. Isi-isi ni tak berapa nak ada dah 300 tahun. Orang hak duk hidup hari ni 100, 120 pun tak berapa nak ada isi dah, apalagi 300 tahun.
Tapi bila geng-geng pemuda beriman ni bangun, sama seperti keadaan mereka yang sebelum tidur. Tak ada efek, tak ada kesan. Bangun lagu ni juga, bangun lagu ni juga. Keadaan gua tak berlumut, tak ada batu pecah, tak ada retak, sama rasa sebelum tidur. Jadi sebab itulah bila Allah bangkitkan mereka kembali, untuk Allah menguji siapakah di antara dua golongan yang berselisih yang lebih tepat kiraannya. Allah sebut dalam ayat yang lain, satu golongan sebut kita ni dah tidur lebih kurang sehari dah. Satu lagi golongan kita dah tidur separuh hari. Walhal kedua-duanya sudah terkeliru. Bukan sehari dan bukan separuh hari, tapi dah 300 tahun kamu semua telah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak habaq di sini apa dia tuan-tuan? Ni pemuda yang beriman. Ni pemuda-pemuda yang dianggap saleh di sisi Allah. Bangun daripada tidur pun Allah nak habaq sifat semula jadi yang ada pada manusia, walaupun sama-sama baik, sama-sama soleh, sama-sama beriman, bangun daripada tidur pun tidak akan terlepas daripada perbezaan pandangan, perbezaan pendapat, perselisihan di kalangan mereka. Bangun tu, sehari kot, dah, separuh hari, dah, bukan separuh hari, sehari. Tu sama-sama baik. Apatah lagi kita hak jenis baik, bergaduh dengan hak tak berapa baik. Hak tak berapa baik, bergaduh dengan tak berapa baik. Salah tu, ni betul, ni betul. Ada hang pun salah, ni betul. Nak habaq sifat semula jadi manusia. Tapi poin yang paling penting, bila kita baca ayat yang ke-13 seterusnya, kita akan rasa lain. Bagi orang yang memahami, dia akan rasa lain. Cuba tuan-tuan bayangkan, gambaran ini dalam frame, dalam kerangka surah gambaran. Bayangkan dalam minda kita dalam bentuk gambaran. Kalau boleh contoh kita filmkan dan anggapkan sendiri. Sekumpulan pemuda ni lari, tentera duk hambat, tentera duk kejar. Ada gua. Mari kita masuk dalam gua, sembunyi dalam gua. Kita tengah susah, kita tengah ada masalah, kita tengah ada problem, angkat tangan, Rabbana atina fid dunya min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dengan bantuan daripada Allah, rahmat daripada Allah, Allah tidurkan mereka. Jelepuk, tidur semua 300 tahun, bolak-balik kiri kanan, masuk cahaya matahari timur barat. Allah bangunkan mereka. Tiba-tiba ayat seterusnya, nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Kami menceritakan kepadamu, kami mengkisahkan kepadamu, kami mengkhabarkan kepadamu, wahai Muhammad. Naba'ahum, cerita mereka, kisah mereka, riwayat mereka bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Tadi kita tengah syok nak tahu apa akan jadi lepas tu, tiba-tiba dia jadi macam plot twist. Kami menceritakan kisah mereka kepadamu dengan benar. Pasal apa ayat jadi lagu ni pula? Kita akan nampak satu benda, 3 ayat sebelumnya adalah climax. 3 ayat sebelumnya adalah kemuncak kepada kehebatan, kepada keajaiban, kepada kemukjizatan tentang pemuda-pemuda yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua. Bila sebut kemuncak, bila sebut klimaks, sedangkan ayat seterusnya datang, plot tu ditwistkan. Jadi macam Allah baru nak start balik, Allah baru nak mula balik. Faham tak? Okey. Pernah tak tuan-tuan tengok plot cerita yang bersifat non-linear? Contoh cerita Tamil. Mula-mula cerita tu, hero bergaduh dengan bos, ketua penjahat. Bergaduh punya bergaduh,
tepuk tampak, sepak menyempak, flying kick, akhirnya hero berjaya tikam perut ketua pengganas, perut ketua penjahat, akhirnya kawan tu mati. Kita akan jadi awal cerita takkan mati dah bos. Biasa bos dalam fikiran kita mati di mana? Mati di 1 jam 50 saat. 1 jam 50 minit, 1 jam 55 minit, filem 2 jam. Tapi rupa-rupanya lepas pada hero bunuh tu, terus pengarah plot twist kan. Dia jadi 20 tahun sebelum itu. Barulah hero tu kecil balik. Rupanya kampung dia kena samun, kena rompak, rumah semua kena bakar dekat kawan ni, hak dia tikam tu. Keluarga dia hak perempuan dirogol, keluarga dia hak lelaki dibunuh, keluarga dia hak lelaki dibuat macam-macam. Dia seorang je selamat sebab tersembunyi di sebalik batu. Lepas tu dia startlah cerita-cerita tu. Last kali adegan hak mula-mula ni dia akan tayang balik. Pernah tengok plot macam ni? Cerita tengah klimaks, cerita tengah kemuncak, Allah, dia kembali 20 tahun kemudian. Maksudnya ayat ini kalau kita boleh gambarkan dan relatekan hari ini sama seperti trailer filem. Pernah tengok trailer filem? Bukan trailer hak punggah lori beras tu dah. Tu trailer panjang tu. Trailer filem bermaksud panjang tak trailer? Trailer ni biasa 2 minit, trailer biasa 3 minit. Tujuan apa trailer filem? Nak memperkenalkan filem hak bakal disiarkan, filem hak bakal keluar, filem hak bakal masuk pawagam. Jadi dia akan tunjuk trailer dulu untuk menarik minat. Contoh hak mudah faham. Sebab generasi depan saya ni paling senang sebut James Bond. James Bond tahu? Semua orang kenal James Bond tak? Sejak zaman siapa? Sean Connery ke, Roger Moore ke, Timothy Dalton ke, siapa lagi? Daniel Craig ke, Pierce Brosnan ke, tak kira lah. Dia akan tunjuk trailer. Apa dia trailer dia? Kereta kejar mengejar. Trailer dia apa? Tembok menembok. Trailer dia apa? Bom mengebom. Trailer dia bergaduh. Dia akan tunjuk action, aksi-aksi yang menarik, babak-babak yang menarik dalam masa 2 hingga 3 minit. Filem tak keluar lagi. Tapi bila orang tengok, oh, kejar mengejar saja-saja, tembok menembok saja-saja, bom mengebom saja-saja, mesti best cerita ni. Tujuan dia apa? Nak menggairahkan kita, menaikkan semangat, nak mengetahui lebih lanjut. Ni 3 minit, kalau 2 jam mesti meletup punya ni. Dia tunjuk dulu hak ni. Padahal kalau kira dia tak cerita hak awal-awal tu depa lari. Patut start di situ. Pasal apa depa lari ni? Tiba-tiba start kena kejap dah, masuk dalam gua dah, tidur dah, habis tu. Maksudnya ni adalah climax, ni adalah trailer. Nak suruh bila kita baca wow, nak suruh bila kita baca amazing, nak suruh kita baca menggairahkan untuk mengetahui lebih lanjut kisah para pemuda ni lagu mana sebenarnya. Kemudian baru plot tu tulis balik. Kami baru nak cerita padamu wahai Muhammad, ni kisah mereka yang sebenar. Baik. Bila baca kisah ini, kita kena faham asbabun nuzul dia. Sebab-sebab surah ini, ayat ini diturunkan pada Nabi sebab apa? Sebab adanya 3 soalan yang diarahkan dan ditujukan pada baginda. Suatu ketika dulu, orang-orang musyrikin Mekah ni, mereka dah jadi keliru. Kenapa mereka keliru? Kerana sejak lama mereka lawan Nabi, mereka tentang Nabi, mereka perangi Nabi. Sampai pada satu tahap mereka mula berfikir dan rasa macam ni. Kalaulah Muhammad ini, yang dia mengaku jadi Nabi, yang dia mengaku jadi Rasul, yang dia mengaku sebagai utusan Allah, tapi sekadar dakwaan sahaja, sebagai klaim dia sahaja, sebagai cakap-cakap palsu dan bohong sahaja. Dan kalau dia memang jenis macam ni, kita lama dah duk lawan dia, kita lama dah duk tentang dia, kita lama dah duk perangi dia, berbaloi belah kita.
Pasal apa berbaloi? Sebab hak kita lawan, hak kita tentang, hak kita perangi ni sekadar dakwaan, mengaku-ngaku Nabi dan Rasul, rasa kuat belah kita. Tapi lagu mana pula kalau sekiranya sejak dulu kita duk lawan, kita duk tentang, kita duk perangi, dia tu Nabi hak sungguh, Rasul hak sungguh. Tak kena sakam belah kita pula tu. Jadi nak tahu Nabi atau Rasul hak sungguh lagu mana? Hubungan kenabian dan kerasulan bagi masyarakat di Mekah nun sejauh terputusnya Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Lepas Nabi Allah Ibrahim dulu, lepas Nabi Allah Ismail dulu, tak ada dah susu galo dan rangkaian Nabi dan Rasul melalui jalan ni kecuali yang terakhir ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berbeza dengan orang-orang Bani Israel yang beragama Yahudi. Mereka terlalu dekat dan sinonim dengan salasilah Nabi dan Rasul. Ramai yang datang daripada jalur, daripada belah, daripada keturunan mereka. Bahkan kitab-kitab sebelum ni, sebelum Al-Quran pada Nabi yang terakhir, Taurat turun pada mereka, Zabur turun pada mereka, Injil pun turun pada mereka. Jadi mereka ada manual dalam hidup. Mereka ada kitab yang dalam bentuk syariah, dalam bentuk hukum hakam, bagaimana cara yang sebenarnya harus mereka hidup beragama. Jadi orang-orang di Mekah tak ada panduan ni. Kita nak tentukan sungguh ke tak sungguh. Jadi kita kena pergi tanya siapa? Pergi tanya ulama-ulama robbai-robbai Yahudi di Madinah. Maka dihantarlah dua orang utusan yang mereka anggap paling cerdas dan paling intelijen, Nadar bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'is. Dua orang ni pergi ke sana, ringkas cerita sikit pasal Nabi Muhammad, bla 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 bla, gedebak. Nabi Muhammad ni macam ni, keturunan ni, keluarga ni, anak siapa, bilah-bilah bicara dia lagu mana, perangai dia lagu mana, akhlak lagu mana, dakwaan dia Nabi tu lagu mana, dakwaan dia sebagai Rasul lagu mana, cerita lebih kurang. Kalau nak tahu dia benar-benar seorang Nabi dan Rasul, maka kamu balik tanya dan bawa soalan ni, jumpa dia, tanya pada dia 3 soalan ni. Kalau dia boleh jawab, maka dia benar-benar Nabi dan Rasul. Kalau dia tak boleh jawab, dia adalah Nabi dan Rasul sekadar dakwaan claiming dia sahaja. Tuan-tuan pun tahu 3 soalan ni. Nombor 1 pasal siapa? Pemuda beriman yang ditidurkan oleh Allah dalam sebuah gua, Ashabul Kahfi. Soalan yang kedua tentang seorang raja dan pemerintah yang menguasai timur dan barat, yang melakukan lang buana perjalanan yang jauh, merujuk kepada Zulkarnain. Dan soalan yang ketiga ada dalam surah Al-Isra. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Tanyakan kepadanya tentang isu dan permasalahan ruh. Jadi ringkas cerita, bawa balik soalan ni. Tanya Nabi. Nabi boleh jawab ke tak boleh jawab? Nabi boleh jawab ke tak boleh jawab? 3 soalan ni. Nabi boleh jawab ke tak boleh jawab? Tak boleh jawab. Nabi tak tahu. Nabi tak ada ilmu tentang 3 soalan ni. Nabi tak ada pengetahuan tentang 3 soalan ni. Nabi tak ada informasi pun tentang 3 soalan ni. Tak ada. Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak mengetahui hal-hal yang melibatkan perkara ghaibiyah, kecuali setelah Allah mewahyukan kepada baginda, barulah baginda tahu. Tapi nak harap dengan ilmu sendiri, pengetahuan sendiri tentang perkara gaib, Rasulullah tak tahu. Sebagai contoh mudah peristiwa ni, Ashabul Kahfi sebelum Nabi lahir, Zulkarnain sebelum Nabi lahir, persoalan roh lagilah tak tahu. Jadi bila tak tahu, Nabi mengharapkan Allah menyampaikan wahyu atas persoalan tadi, nak bagi jawapan kepada golongan musyrikin yang bertanya. Nabi mengharapkan turunnya wahyu, tapi dalam tempoh 15 hari 15 malam wahyu tak turun.
Ada riwayat yang menyebut 17 hari 17 malam tak turun. Sedangkan kawan ni hari-hari duk mari ni, lagu mana? 3 soalan ni boleh jawab ke tak? Tak boleh jawab. Mari pula boleh jawab ke tak? Tak boleh jawab. Mari pula boleh jawab ke tak? Tak boleh jawab. Tuan-tuan, 15 hari 15 malam kira sabak dah tu. Kalau kita 3 hari rasa naik tangan naik kaki dah. Lagu mana jawapan hak saya tanya tu? Nanti esok hang mai esok Kita mari pula esok lagu mana? Esok hang mai. Kali ketiga tu agak-agak lagu mana? Aku pandang 3 kali aku bercakap dengan orang, aku tanya orang ni, dia naik benda lain, dia jadi benda lain. Jadi antara jawapannya ialah surah Al-Kahfi dan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya tu adalah jawapan. Dan ini adalah jawapan kepada soalan yang bertanya. Depa tanya apa? Tentang pemuda-pemuda yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua. Tapi kita kena ingat satu benda. Bila soalan ini ditanyakan kepada Nabi, perkara penting yang harus kita perhatikan ialah sumber dari mana soalan ini datang. Dari mana soalan ini datang? Dari Rabai, dari ulama Yahudi di Madinah. Jadi bermakna atas kemungkinan-kemungkinan soalan ini dipersoalkan, dipertanyakan kepada Nabi, sudah pasti jawapan ada pada mereka. Mungkin kisah Ashabul Kahfi, mungkin Zulkarnain, dan mungkin persoalan ruh ni telah tercatat di dalam kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum ni. Kita ambil atas beberapa kemungkinan. Kita jarang nak jumpa, kita jarang nak bertemu jenis manusia yang tanya soalan pada orang lain sedangkan dia sendiri tak ada jawapan kepada soalan yang dia soalkan. 2 campur 2, saya tanya anda. Tapi kalau orang tanya balik, hang sendiri tu tanya orang tu, hang sendiri tanya aku ni, 2 campur 2, hang ada jawapan tak? Aku tak tahu jawapan dia, tapi aku reti tanya je. Jarang kita nak jumpa orang nak tanya soalan kat orang, dia tak ada jawapan, kecuali dia dah ada jawapan. Walaupun tak berapa tepat, tak berapa nak betul, tapi dia ada jawapan atas soalan yang dipertanyakan. Dan bila dia nak mendengar jawapan daripada Nabi, bila dia nak mendengar jawapan daripada Nabi, dia akan jadi benchmark, dia akan jadi penanda aras dan penilai untuk menentukan kebenaran, kesahihan atau sebaliknya. Sebagai contoh, bila saya tanya 2 campur 2 4, di sisi saya sudah ada jawapannya 4. Itulah dia punya benchmark, itulah dia punya penilai, itulah dia punya penanda aras. Bila orang tu jawab 5, auto saya akan cakap salah. Kenapa salah? Sebab penanda aras dah saya punyai. Hak sebenar 4. Sebab tu berani mulut saya kata salah. 2 campur 2 naik 9, salah. 2 campur 2 14, salah. 2 campur 2 4, betul. Kenapa saya berani cakap jawapan dia betul? Kerana itulah jawapan yang sebenar. Tetapi kenapa digunakan lafaz al-haq? Kami menceritakan kepadamu kisah mereka dengan benar. Kerana apabila riwayat ini datang daripada orang-orang Bani Israel, lebih mirip lagi orang-orang berbangsa dan beragama Yahudi, maka harus dicermati riwayat mereka. Sebab banyak dah kes-kes yang kita klasifikasikan sebagai bentuk Israiliyat, bentuk dongengan mereka, asalnya sesuatu kisah, asalnya sesuatu peristiwa tu ada, tapi berlaku apa? Penambahan, tokok tambah, pengurangan, topak sikit, topak sana nak bagi sedap, nak bagi hebat cerita. Tapi hak Allah nak bagi kat Nabi sebagai jawapan ni, hak benar-benar pure, hak benar-benar asli, hak benar-benar tulen. Ni cerita mereka hak sebenar. Baik, siapa mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Bila Allah sebut, itulah yang diangkat
di dalam tema utama surah ini, iaitu tema akidah, tema tauhid dan tema keimanan. Sifat bagi para pemuda tu beriman. Benda inilah yang paling penting. Cerita nombor satu, akidah mesti nombor satu, iman mesti nombor satu, kepercayaan mesti nombor satu. Itulah yang ditekankan dalam agama kita, dan tema keimanan, tema tauhid itulah yang Allah nak angkat melalui sifat pemuda yang melarikan diri. Tuan-tuan tahu kan 4 plot dalam surah Al-Kahfi. Nombor 1 ialah plot fitnah pada akidah. Nombor 2, kisah pemilik 2 kebun adalah plot fitnah kepada harta, dunia, material. Dan plot yang ketiga, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir adalah plot fitnah kepada ilmu dan pengetahuan. Dan plot yang keempat, Iskandar Zulkarnain Ya'juj Ma'juj adalah plot fitnah kepada kekuasaan dan kepimpinan. Jadi apa yang kita hadapi dalam dunia hari ini, sampailah dunia akan dikiamatkan oleh Allah, tuan-tuan akan menyaksikan 4 fitnah besar ini. Akan datang fitnah pada kepercayaan, pada akidah, pada keimanan kita. Akan datang fitnah pada godaan dunia, material. Akan datang fitnah pada ilmu, pada maklumat, pada informasi. Akan datang fitnah pada politik, pada penguasaan, pada kepimpinan. Itu hak paling besar kalau tuan-tuan perhati. Dan bila keimanan ni dikaitkan dengan siapa? Fityah. Apa dia fityah? Pemuda. Inilah pentingnya semangat kepemudaan dan kepemudian. Sebagaimana slogan keperibahasa, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Nak habaq pentingnya konteks kepemudaan dan kepemudian dalam mana-mana masyarakat, mana-mana wilayah, mana-mana kawasan, mana-mana negeri, mana-mana negara sekalipun. Pentingnya orang muda, kekuatan orang muda, kecerdasan orang muda. Orang muda ni satu aset yang cukup penting. Yang inilah yang Allah suruh jaga, dan bagaimana cara kita nak mengacuan dan bentuk mereka menjadi sama seperti sifat yang Allah sebut, pemuda yang beriman. Kenapa pemuda? Dalam ayat 8 dalam ayat 9 Allah sebut apa? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa-apa yang berada di atas permukaan bumi ini sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji siapakah yang lebih baik amalannya. Muda dan tua memang kita kata perbezaan dari sudut umur, perbezaan dari sudut ilmu maybe, persamaan dari sudut pengalaman maybe, persamaan dari sudut sifat kematangan maybe. Tetapi apa yang kita nak sebut ialah golongan muda yang Allah sebut inilah yang paling mudah terkesan, yang paling mudah terbuka dan terdedah, yang paling mudah tergoda dengan godaan dunia. Orang hak kata pemuda-pemudi inilah yang paling mudah terbuka dan terdedah dengan hambatan materialisme. Hak kata pemuda-pemudi inilah yang paling terbuka dan terdedah dengan hambatan dunia. Hak kata hak muda, hak kata hak mudi inilah yang paling sukakan bentuk-bentuk kemasyhuran, populariti, glamour, terkenal, follower tu follower ni. Hak tua tak ada ke sifat tu? Ada. Tapi dengan ilmu mereka, kematangan mereka, usia mereka, dia jadi lain. Tapi hak muda lah yang paling mudah terdedah dengan materialisme ni. Hak jenis godaan dunia ni, hak jenis kaya-kaya ni, hak jenis nak harta banyak ni, hak nak pitih bertambung ni, hak nak masyhur, nak dikenali ni, jenis sifat-sifat yang dikehendaki oleh jiwa-jiwa dan perasaan muda-mudi.
Tapi tuan-tuan tengok, karakter ini disebutkan oleh Allah. Siapa Ashabul Kahfi? Banyak ulama-ulama di dalam tafsir yang muktabar menyebut mereka adalah anak-anak kepada pegawai-pegawai tinggi dan menteri-menteri kerajaan pada masa itu. Anak pegawai besar, anak menteri. Dengan kata lain, harta sentiasa di sisi mereka. Harta banyak, duit banyak, pangkat tinggi, segala kemudahan mereka dapat. Ada kereta besar ni sebuah hari ni, ada motor besar, ada macam-macam aset tu, aset ni, ASB, apa ikut dia lah. Tapi disebabkan budaya yang menggelombang pada masa tu adalah budaya taghut, adalah budaya kezaliman, adalah budaya paksaan, adalah budaya mensyirikkan Allah dari sudut menyembah dan sujud kepada berhala-berhala. Tak lebih tak kurang mereka menjadikan haiwan korban dan diniatkan korbanan dan sembelihan itu atas nama berhala tadi. Tetapi dengan iman tadi, banyak duit pun aku sanggup tinggalkan nak menyelamatkan iman ni. Pangkat besar bapa aku pun aku sanggup tinggalkan nak selamatkan iman ini. Kereta banyak pun aku sanggup selamatkan iman ni. Motor banyak pun aku sanggup selamatkan iman ni. Jadi inilah yang Allah nak angkat. Mereka sanggup tinggal habuan-habuan yang menjadi kegilaan, yang menjadi minat, yang menjadi dambaan. Hari ini tanya anak-anak muda, apa yang saya sebut tu, benda apa mereka tak mau? Duit banyak. Cuba bangun seorang, saya orang muda tapi duit ni tak main lah, tak mau. Duit banyak nak, menjadi kegilaan ramai nak, menjadi pujaan ramai nak, pi sana sini, ketik-ketik, selfie sikit. Baru bubuh sejam 3.7 juta follower. Hebat sungguh aku ni, baru sejam. Tu jiwa muda. Tapi tinggal, tak apalah lari. Sebab nak selamatkan iman ni. Jadi poin penting ialah apa? Allah nak mengajar kita supaya kita mengacuan dan membentuk inilah generasi pemuda yang sanggup jaga, yang sanggup harungi segala musibah, segala bala, segala bentuk-bentuk ujian ni demi nak menyelamatkan iman. Tuan-tuan, boleh bayang tak kalau seorang anak muda yang diacuankan dengan benda yang sebaliknya? Anak-anak muda yang sepatut beriman, mereka diacuankan dengan budaya syirik, mereka diacuankan dengan budaya khurafat, mereka diacuankan dengan budaya dongeng, mereka diacuankan dengan budaya yang lara, yang tak apa-apa. Yang sepatutnya mereka taat mengibadahi Allah, mereka tinggalkan solat, mereka tinggalkan puasa, mereka tinggalkan arahan-arahan, mereka tinggalkan perintah agama, dan mereka ramai-ramai bangkit melakukan perkara yang menjadi larangan Allah. Cuba tuan-tuan fikir satu masa, generasi yang berada di atas, yang mungkin sekarang memegang tampuk kepimpinan, tampuk pemerintahan, satu masa mereka akan berumur, satu masa mereka akan tua, satu mereka akan lelah, sampai masa mereka akan pencin, sampai masa mereka akan tak larat. Siapa yang akan mengisi barisan-barisan itu? Anak-anak muda, generasi-generasi yang dibentuk mengikut acuan dan bekas dia. Cuba tuan-tuan bayang, acuan tadi yang diangkat jadi pemimpin, acuan tadi yang diangkat untuk memerintah kita. Yang terdedah dengan budaya syirik, yang terdedah dengan budaya khurafat, yang terdedah dengan budaya dongeng, yang tinggalkan ajaran agama, yang buat apa yang agama larang. Kalau itulah training pada mereka, kalau itulah ilmu yang diberi pada mereka, kalau itulah pengalaman hidup yang ada pada mereka, itu jugalah yang mereka akan kongsi dan deliverykan pada orang-orang di bawahan. Tuan-tuan nampak tak kesannya? Jadi kalaulah pemuda tu sudah dibentuk dengan iman, dengan syariat, kalau mereka ni naik, itulah akan kongsi dan deliver apa yang ada pada mereka. Kita tak perlu tuduh siapa-siapa, hujum siapa-siapa, perhatikanlah apa yang sedang berlaku. Itulah dia punya sifir.
Kalau ini naik, itulah dia akan kongsi, itulah dia akan deliver. Dan kalau sebaliknya itu yang naik, itulah yang dia akan kongsi, itulah dia akan deliver. Dan Allah sebutkan berapa tahun mereka tidur. Ramai tengok jam ni, saya baru nak start ni. Sebab jarang-jarang mari. Esok cuti pula. Tak apalah, kita sikit lagi. Saya pun tak tengok jam lagi. 9-7 minit padam pun. Tak apa, sikit lagi 309 tahun. Kita ambil lah 300 tahun. 300 tahun ni, bila kita renung, bila kita fikir, biasanya Allah dia akan melakukan sesuatu yang sesuatu tu kita tak boleh baca. Kita akan terfikir, tak tahulah tuan-tuan terfikir ke tak, tapi saya jenis orang yang suka berfikir, why 300 years? Pasal apa Allah tak tidurkan mereka dengan jumlah kurang daripada tu? Why tidak 150? Why tidak 230? Why tidak 270 atau lebih? Kenapa tak 600 tahun? Kenapa tak 900 tahun? Kenapa tak 1000 tahun? Why 300 years? Tapi kita tengok satu-satu, walaupun ini sekadar kemungkinan yang saya boleh bawa kepada tuan-tuan untuk sama-sama berfikir. Ada riwayat yang menyebut perselisihan pandangan dan pendapat. Pemuda-pemuda ini mendapatkan sumber iman mereka daripada mana? Mereka dikatakan pemuda yang beriman, mesti ada sumber keimanan. Sekurang-kurang ajaran siapa, guru mereka siapa, siapa yang memindah dan mengajarkan keimanan untuk mereka jadi sebagai pemuda yang beriman. Perselisihan dalam tafsir selalu kita sebut, ada ulama yang mengatakan zaman mereka ini selepas Nabi Allah Isa alaihi salam. Maksudnya kalau kita ambil pendekatan, pandangan yang pertama, Nabi Isa alaihi salam datang dulu, mari dulu. Kemudian Nabi Isa diangkat kembali oleh Allah, kemudian ajaran ini sampai kepada mereka. Kalaulah Nabi Isa dulu, mereka kemudian. Tapi sebahagian besar ulama-ulama lain bila melihat kepada zahir dan lahiriah ayat ini, menunjukkan bahawa mereka ada sebelum Nabi Allah Isa diutuskan. Maksudnya pandangan yang kedua, mereka dulu. Jadi berkaitan dengan pandangan yang kedua, mereka dulu tapi mereka tidak sempat dengan Nabi Isa. Contoh, mereka lari masuk dalam gua. Waktu duduk dalam gua, sisi mana 300 tahun tu? 100 tahun awal ke, 100 tahun nak tengah ke, 100 tahun kat ujung ke, wallahu alam. Dalam tempoh 300 tahun ditidurkan itulah Nabi Isa dilahirkan oleh Allah. Nabi Isa membesar sebagai remaja. Nabi Isa diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Nabi Isa berdakwah. Nabi Isa menunjukkan mukjizat-mukjizat. Nabi Isa difitnah. Nabi Isa kemudian diangkat kembali oleh Allah. Tempoh hayat Nabi Isa cuma 33 tahun. Sejak daripada kelahiran sampai tarikh pengangkatan kembali 33. Sedangkan mereka tidak 300. Cuma saya tak tahulah 33 tu, sebab tu saya sebut awal tadi duk celah depan ke duk celah tengah. Jadi bila mereka tu bangkit keluar nak pergi cari makanan, mereka dah melihat suasana yang cukup berbeza. Kalau sebelum ni lari masuk gua, rajanya adalah raja yang zalim, Dicyanus. Bandar mereka disebut sebagai bandar Afsusun zaman belum Islam. Selepas Islam ditukar nama Tarsusun. Ada dekat Sungai Ara, kampung tersusun. Tarsus di mana? Okey, bila keluar raja tu lagi tak? Bila bangun raja hak zalim tu lagi tak? Tak dah. Raja yang adil, raja yang baik, masyarakat asyirik tu lagi tak? Tak, masyarakat yang beriman. Maksudnya mereka dulu tidur, Nabi Isa gedebak tadi naik, mereka keluar tu Nabi Isa dah diangkat. Jadi tidak sempat. Jadi masyarakat pada waktu tu menerima ajaran Islam daripada Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik.
Di sini kita akan dapat satu penanda atau satu clue. 300 tahun bukan sekadar nombor. 300 tahun bukan sekadar angka, tetapi dia adalah bentuk kitaran yang menunjukkan naik dan turun, yang menunjukkan jatuh dan bangunnya sesuatu pemerintahan mungkin. Naik dan turun, bangun dan jatuhnya sesuatu agama mungkin. Naik, turun, bangkit, jatuh sesuatu kepercayaan mungkin. Baik. Asal letak gap nampak saya nak suruh nampak step ni. Raja Diocletianus yang zalim, masyarakat yang menyembah berhala, masyarakat tagut, masyarakat yang mengorbankan binatang dan haiwan korban untuk berhala. Ni masyarakat. 300 tahun berlalu, apa yang terjadi setelah mereka keluar gua? Tidur kan 300 tahun. Berlalu dah 300 tahun tempoh tu. Keluar gua raja yang adil. Keluar gua masyarakat yang beriman. Baik. Asalnya teruk dah jadi baik. Kita andaikan dan anggarkan kelahiran Nabi Isa sebagaimana yang selalu disebut 1 Masihi sebagai benchmark dan penanda aras kelahiran Nabi Isa. Bila diangkat umur 33, maksudnya Nabi Isa diangkat ketika 33 Masihi. Baik. Elok ajaran Nabi Isa, soleh ajaran Nabi Isa, baik ajaran Nabi Isa, mentauhidkan Allah, mengikuti ajaran-ajaran dan syariat sebagaimana perintah Allah. Hak baik dah ni, hak elok dah ni. Cuba tuan-tuan perhatikan apa berlaku 300 tahun kemudian. Apa berlaku 300 tahun kemudian? Asal teruk, keluar gua baik. Lepas baik ni 300 tahun ke hadapan apa jadi? Tuan-tuan tahu tak peristiwa persidangan Naisya 325 Masihi? Maksudnya 300 tahun ke depan tu. 325 Masihi terjadi persidangan Naisya di mana? Di Turk. Kalau dulu tu dia adalah kerajaan Romawi Timur, Byzantium Timur. Hari ini tempat persidangan tu duduk dalam wilayah persempadanan negara Turki. Apa yang berlaku 325 Masihi? Masa tu siapa yang memerintah kerajaan Byzantium Timur? Maharaja Konstantin. Pada masa tu ajaran Nabi Allah Isa ni sudah terbelah dua. Tengok tempoh ratusan tahun ni menyebabkan manusia mengamalkan agama sudah tidak sebagaimana aslinya, tidak sudah sebagaimana asalnya, walaupun masih ada yang berpegang. Pada waktu tu terjadi pertelingkahan dan perbalahan yang cukup besar di antara dua aliran. Saya sebut ringkas-ringkas. Pertama disebut golongan Arius. Siapa dia Arius? Arius ni ialah seorang presbyter. Presbyter ni kita anggap macam ketua majlis agama ataupun ketua gereja. Dia lahir 250 Masihi, dia meninggal 336 Masihi. Dia meninggal 336, peristiwa ni 325. Dia asal daripada mana? Dia adalah murid kepada Lucian, daripada seorang yang berbangsa Libya, daripada gereja Bukolis di Alexandria, Iskandaria. Mereka berpandangan, berpendapat tentang Nabi Isa. Ni pandangan golongan Arius. Mereka berpandangan Nabi Isa adalah makhluk Allah, hamba Allah. Dia cuma manusia biasa yang Allah bagi pangkat pada dia Nabi dan Rasul, dan Allah bekalkan kepada dia mukjizat-mukjizat. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan. Maksudnya fahaman golongan Arius ni persis sebagaimana ajaran asal Nabi Allah Isa alaihi salam. Tapi yang kontra dengan ajaran ni ialah golongan juga salah seorang penolong bishop di Iskandaria, nama dia Athanasius. Athanasius ini kontra, kerana Athanasius ni menganggap Nabi Isa punya human dia, kemanusiaan dia macam manusia biasa. Sebab dia merupakan dalam bentuk manusia, maksudnya sifat kemanusiaan terserlah pada dia.
Dengan kata lain, bila dia lapar, dia makan. Dia dahaga, dia minum. Dia letih, dia berehat. Dia mengantuk, dia tidur. Tapi kerohanian, dalaman dia, dia adalah Tuhan, anak Tuhan. Hani hadut bergaduh ni. Jadi Maharaja Konstantin yang memerintah pada masa itu tak mahu menjadikan isu ni sebagai pemecah belah, pertelingkahan, perkelahian. Sejauh berlaku pertumpahan darah. Walaupun dah berlaku pun, guru kepada Arius Lucian yang saya sebut tu dah dibunuh oleh golongan-golongan gereja Paulus pada 312 Masihi. Sebelum tu lagi Origen yang menyebelahi Arius, bukan menyebelahi, Arius tu lahir kemudian, tapi nak cakap pemikiran yang sama, dah dibunuh 250 Masihi. Dan kawan ni wafat 336 pun sebab dibunuh dengan tipu muslihat. Arius ni. Baik. Akhirnya nak buat macam mana? Maharaja Konstantin dalam persidangan ni mengumpulkan hampir 2048 uskup, 2048 pedri, 2048 orang yang ahli dan mahir dalam ajaran dan agama ni. Bukan jumlah yang kecil tuan-tuan, 2048. Akhirnya terpaksa dibuat undian. Ini leceh ni. Dah ni kata lagu ni, ni kata lagu ni, akhirnya dibuat undian. Apabila undian dibuat 1730 menyebelahi Arius. Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. 318 Nabi Isa Tuhan, anak Tuhan. Majoriti tuan-tuan. 1730 318 memang mampu keras lah. Tapi Maharaja Konstantin dia nak jaga legasi politik dia, dia menolak yang majoriti, dia pilih minoriti 318 untuk dijadikan akidah baru bagi umat Nasrani. Tengok liciknya permainan dia. Akhirnya bila ini akidah baru, bila ini agama baru, bila ini keyakinan baru, hak Nabi Isa ajak 300 tahun sebelum tu sudah dirosakkan, sudah disesatkan, sudah diselewengkan. Kemudian bila dia Romawi, dia memasukkan unsur-unsur budaya Helenistik. Helenistik ni budaya-budaya Parsi kuno, budaya Romawi, budaya Yunani. Antara penonjolan budaya Helenistik ialah simbolis dan pematungan. Kan Yunani terkenal dengan dewa-dewa Olympus mereka. Ada nama dewa apa? Zeus lah, ada nama Jupiter lah, ada nama Poseidon, ada nama Hades, ada nama Saturn. Mereka bukan setakat menamakan dewa, tetapi menyimbolkan, merupakan, taswirkan. Kalau Zeus janggut panjang gini, senjata lagu ni. Kalau dewa ni gini. Tuan-tuan faham? Belajar sejarah tingkatan 5 kan? Rom pun ada budaya Helenistik. Akhirnya bila budaya Helenistik masuk dalam agama ini, apa yang terjadi? Maaf saya sebut, bukan ini kemelampauan, tapi realiti dan hakikat. Bila tuan-tuan masuk dalam church atau gereja, itulah yang tuan-tuan akan lihat. Siapa yang disimbol dan dipatungkan di depan? Siapa yang dukung bayi kecil? Ada budak kecil, ada sayap 2. Siapa yang menjadi simbol ni? Yang pastinya itu adalah Bonda Maria, yang kecil itu adalah Yesus. Yang kena ni Yesus. Sedangkan tu adalah fitnah terhadap baginda. Baik. 325 rosak balik dah. Cuba tuan-tuan cek 300 tahun kemudian apa jadi. Selepas penyelewengan agama ni, balik 300 tahun, apa jadi? April 20 atau setengah riwayat sebut 22 April 571 Masihi. 571 kita bulatkan, bundarkan puluh yang hampir, dia jadi 600 lah. 20 April atau 22 April 571 apa berlaku tuan-tuan? 300 tahun kemudian. Apa berlaku? 20 April 571. Sudah. Sebab ustaz sebut tarikh Masihi, jadi kami pun bengong kelu.
20 April 1571 adalah Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Apa berlaku? Kelahiran junjungan besar Nabi dan Rasul yang terakhir yang bernama Muhammad. Ataupun kita boleh ambil 610 tarikh pengangkatan Muhammad sebagai seorang Rasul. 600 tahun yang paling dekat dan paling hampir. Allah dah bangkitkan Nabi dan Rasul yang terakhir untuk jernih dan sucikan balik nama dan ajaran Nabi Isa. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyucikan nama Nabi Isa. Dalam surah Maryam menyucikan Maryam yang dituduh, ditohmah, dikata macam-macam. Maryam berzina lah, Maryam melahirkan anak luar nikah lah. Tapi dalam surah tu Allah sucikan nama Maryam. Dia tak berzina, dia bukan melahirkan anak luar nikah. Anak ni adalah mukjizat daripada kami. Kemudian Nabi Isa yang dia kata kena bunuh, kena salib, Al-Quran nafikan. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, bahkan dia diserupakan dengan orang lain. Sucikan pula nama Nabi Isa atas fitnah di atas tiang salib tu. Dan bab orang duk kata dia Tuhan ke anak Tuhan ke, inna masala Isa indallahi kama sali Adam khalaqahu min turab. Asal kejadian Adam, asal kejadian Isa pun sama. Dua-dua kami jadikan daripada tanah. Nak menunjukkan dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dan dia tak termasuk pun di dalam Trinity, Family of God. Quran mari Nabi lahir, sucikan balik. Bawa ajaran yang sebenar. Tapi bukan berhenti setakat ni. Selepas Nabi wafat, tuan-tuan perhati, 300 tahun kemudian apa jadi? Hak masa Nabi elok dah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Komplit, sempurna. 300 tahun Nabi wafat, apa jadi? Nabi kan sebut sebaik-baik kurun adalah kurun aku, sebaik-baik zaman adalah zaman aku. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun selepas tu, kemudian kurun selepas tu. Nabi sebut yang terbaik zaman Nabi, zaman sahabat, dan Nabi tambah 2 kurun selepasnya. Bila 2 kurun selepasnya tambah kurun Nabi, 3 kurun berarti 300 tahun. Nabi nak gambarkan inilah the golden age. Zaman keemasan yang sebenar ada pada zaman Nabi yang terbaik, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. 300 tahun kemudian apa jadi tuan-tuan? Walaupun bukan tarikh yang sebenar, tapi saya rambang, saya kumpulkan secara umum. Tarikh sebenar ada lagi awal daripada tu, ada tengah-tengah, ada yang lambat. Tapi mudah kata saya rangkumkan semua selepas 300 tahun Nabi wafat. Maka time inilah keluar yang namanya Syiah, keluar yang namanya Mu'tazilah, keluar namanya Qadariyah, keluarnya Jabariyah, keluarnya Jahmiyah, keluarnya Karamiyah, keluarnya segala yah di belakang. Telah munculnya aliran dan mazhab-mazhab yang dianggap di sisi ahli sunnah wal jamaah adalah golongan-golongan yang sesat dan terseleweng. 300 tahun kemudian kita ingat, oh habis Nabi, terbaik dah lah. Tak. Penanda arasnya itulah yang berlaku. Dan poin terakhir sebelum saya berhenti, tuan-tuan, 300 tahun adalah salah satu tempoh yang cukup lama. Dan bila lama, dia akan mengakar, dia akan meredam, dia akan membumi, dia akan teguh. Apa maksud saya? Maksud saya, kalaulah dikatakan satu-satu ajaran tu memang confirm sesat, confirm salah, confirm tak betul, confirm tak sahih, confirm segala-galanya tak kena pada dia. Tetapi untuk tempoh yang lama, kalau kita duk injak dia, kalau kita duk pukul dia, kalau kita duk tanam dia, kalau kita duk filing dia, kalau kita duk masuk dia, kalau kita duk cucuk dia hari-hari, hak nama sesat, hak nama tak betul, hak nama tak sahih, hak nama tak kena, hak nama segala-galanya, fahaman ini akan mula mengakar. Dan bila mengakar, dia akan jadi kepercayaan. Bila tempoh tu terlampau lama, tuan-tuan tengok, agak-agak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ajak dak masyarakat Mekah sembah berhala.
Tak mungkin. Tapi bila berhala start masuk di bumi Mekah? Zaman pemerintahan Bani Khuza'ah yang mengambil tampuk pemerintahan daripada Bani Jurhum. Bani Jurhum kalah dalam peperangan, Bani Khuza'ah ambil. Pemimpin pertama Bani Khuza'ah, Amru bin Luhai Al-Khuzai. Pergi ke Balqa di Syam, dia lihat orang di sana suka sembah berhala. Bila dia nak balik ke Mekah, dia minta sekok. Alang-alang aku nak balik, main sekok, aku nak balik ke Mekah. Inilah sejarah kemasukan patung Hubal. Patung yang dibuat daripada batu akik merah dengan sempurna sifat kecuali tangan kanan terpotong. Bila balik, mereka sepuh balik tangan ni dengan emas. Letak dalam mana? Letak dalam Kaabah. Bila tiba musim haji, walaupun cara jahiliah, mereka keluarkan patung letak depan pintu Kaabah. Bila orang tawaf 7 kali, berhenti depan patung. Di sinilah berlaku mula berdoa, memohon, mengharap pada kawan ni. Lama-kelamaan, takkan di Mekah saja kita buatlah kabilah kita, dusun kita, bani kita, sikit-sikit seorang. Bila dia membiak, kita tahu ni syirik, kita tahu ni salah, kita tahu ni sesat, kita tahu ni seleweng. Tapi bila masa tu memakan masa dan tempoh yang lama, dia jadi agama. Dia jadi akidah, dia jadi kepercayaan. Bila mari Nabi hak sebenar, bila mari Nabi hak betul, senang ke susah nak buang balik? Senang ke susah? Susah dah tuan-tuan. Hak mana yang senang beriman? Hak Allah sebut. Golongan muda lah hak senang. Golongan tua, hak lama tu dah. Akar dia masuk dalam dah. Muhammad hak sebenar tu dia lawan. Muhammad hak sebenar tu dia perangi. Muhammad hak cerita hak betul tu, dia duk lawan hari-hari, dia duk tuduh hari-hari, dia duk label hari-hari. Tu hak sebenar. Tapi hak pegangan dia salah, walaupun salah, bila tempoh tu masa, dia jadi pegangan susah. Mudah nak faham. Kalau kita duk sebut di sisi ahlu sunnah wal jamaah, Syiah salah, Mu'tazilah salah, hak tu salah, hak ni salah. Kita tahu tu salah. Tapi bila dia mengakar umbi, membarah dalam tempoh yang lama, saya nak tanya tuan-tuan, 2024 Syiah ada lagi ke tak ada? Hak kata sesat, hak kata seleweng, duk ada. Mu'tazilah, hak kata sesat, hak kata seleweng, 2024 ada lagi tak? Semua hak saya sebut tadi duk ada lagi semua. Sebab dia duduk ni. Salah pun tak apa. Janji dia masuk, dia cucuk, dia cucuk, dia cucuk, dia cucuk, dia jadi pegangan. Tapi bila orang kata salah tu, sesat tu, bangun lawan kita, mana boleh salah ni. Dia start lah. Bila tempoh tu terlampau lama. Dah tu hak sedang kita hadapi hari ni. Ini yang disebut agama nenek moyang. Sama macam yang dia sebut di depan ni. Kepercayaan bahawa Tuhan ni ada anak. Orang-orang Arab musyrikin Mekah, Bani Khuza'ah contoh, dia percaya malaikat tu anak perempuan Allah. Malaikat tu hak dia tak kenal rupa lagu mana, dia anggap tu anak perempuan Allah. Manakala orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa anak Allah. Lihat tuan-tuan, Tuhan sendiri pun tidak selamat daripada fitnah lidah-lidah manusia dengan pertuduhan tadi. Apatah lagi kita orang biasa, kalau kena fitnah hari-hari standard. Kita ni manusia biasa, hamba Allah, makhluk Allah, kena fitnah hari-hari standard. Apatah lagi Allah yang maha segala maha, suci segala suci, agung segala agung pun tak terlepas daripada fitnah lidah dan bibir manusia yang menuduh Allah mempunyai anak. Panjang lagi sebenarnya, tapi nampak berat mata dah semua. Tak habis lagi ni. Ayat tak habis lagi walaupun pendek kan. Wazidnahum huda, tak syarah lagi tu. Nanti kita syarah tahun depan kena panggil lagi lah. Nak berhabis pendek tu. Jadi saya pun biasalah kering tekak kan. Kering tekak. Tapi sebab semangat ni, serak-serak mula-mula tu dia makin hilang. Macam Suzuki lah. Kalau orang Kelantan cakap dia ngujung tu. Ngujung dia slow dulu. Dia. Orang biasa racing tahu kan. Masuk ngujung. Tahu tak sini? Masuk ngujung tu. Kalau Honda dia stabil je. Honda kalau kita perak 100, dia 100 statik lagu tu lah. Kalau Suzuki ni dia slow sikit, slow. Dia makan ujung. Tu Suzuki. Sebelum Honda dengan Suzuki jadi lebih detail, jadi saya berhenti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر.